A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatillah al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam kasih sayang kepada semua adik-adik pelajar kelas 3 mutawasid. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi di dalam Madah Fiqh bersama Cikgu Madihah binti Haji Yaakob. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung lagi pada pelajaran babun nikah. Tentang bab an-nikah. Nah, kita akan sambung pada hissah yang telah lepas, insya-Allah taala. Sebelum kita nak belajar, marilah kita baca doa sebelum belajar supaya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya arhamar rahimin. Sebelum kita nak langsung dalam pembelajaran kita mau tengok matlamat pembelajaran pada hari ini tentang bab an-nikah. Dalam bab an-nikah ada 5 poin yang kita akan belajar, dan kita dah belajar pada hissah yang telah lepas 3 poin, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung di yang keempat. Nah, iaitu al-hikmah min masyru'iyyatin nikah, dan yang kelima arkanun nikah. Pada hari ini kita akan nak belajar hikmah nikah dan rukun nikah. Nah, insya-Allah hikmah dan rukun nikah. Nah, adik-adik pelajar buka pada muka surat 7. Nah, pada muka surat 7 iaitu al-hikmah min masyru'iyyatin nikah. Al-hikmah min masyru'iyyatin nikah pada muka 7. Nah, hikmah daripada dimasyru'kan an-nikah tu, disuruhkan suruh kita tu nikah. Hikmah gapo? Period gapo? Faedah gapo? Satu, iaitu al-istijabah linida'il fitrati allati fatarallahu al-insan 'alaiha. Nah, al-istijabah itu iaitu nak menjawabkan ke panggilan tabiat semula jadi yang telah dijadikan oleh Allah akan manusia. Nah, gapo? Istijabah linida'il fitrah, untuk gapo panggil เพื่อตอบสนองความต้องการของธรรมชาติความเป็นคนที่อัลลอฮ์นั้นได้สร้างมาsebab manusia untuk apa? Untuk kita tu nakตอบสนองความต้องการของมนุษย์ sebab tabiat manusia ni Tuhan buat kita jadi manusia ni berpasangan. Bermasa kita umur kita dah sampai, maka arum kita tu akan ada. Akan ada pada pet rongkam kita tu. Hikmah iaitu bahawa kita nikah tu ada kita boleh tolak senangความต้องการของร่างกายkita tu. Dan yang kedua iaitu imdadul mujtami'al islami binasalin salih wa nasha'a muhazzab. Dan yang kedua, period yang kedua ataupun hikmah yang kedua iaitu untuk meluaskan masyarakat Islam dengan membanyakkan anak-anak yang soleh dan timbul yang bersupan. Nah, maka sebelum kita nak nikah tu iaitu Nabi suruh
kita pilih orang yang molek untuk kita nah. Bila kita pilih orang yang molek dah, nah, maka bila kita nikah tu kita akan lahir anak. Jadi kita akan meluaskan umat Islam. Umat Islam dengan keturunan yang baik, yang beradab. Itulah sebab tu Yesus dan nikah. Dan sebagaimana Rasulullah berkata, tengok di hadis tu dulu. Tazawwaju al-waduda al-wadudu fa inni mukasirum bikumul umamu yaumal qiyamati. Iaitu kalau dah bagi arti nikahilah perempuan yang penyayang dan subur banyak anak, kerana sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat lain pada hari kiamat nanti. Iaitu pada hadis ini Nabi bersabda suruh kita tu banyakkan anak. Membanyakkan anak sebab Nabi kata aku ni akan berbangga dengan kamu semua, dengan umat aku semua pada umat-umat yang lain. Jadi Nabi tu suruh kita tu banyakkan anak sebab Nabi bangga dengan umat dia yang banyak daripada umat yang lain. Hikmat yang kedua dan kita mari tengok pula pada hikmat yang ketiga, iaitu ijadus sakan an-nafsi wal istiqrarir ruhi. Ijad iaitu mendapatkan. Ijad iaitu mendapatkan as-sakan as-sakanin nafsi, ketenangan hati. As-sakanin nafsi itu ketenangan dalam hati, wal istiqrar ar-ruhi, dan menetapkan kesenangan rohani. Nak kata orang kita ni apabila nikah dah, buat hati dia tenang. Dia dapat saadah. Kalau kita tak nikah kita umur kita dah 25, dah 30, tapi kita belum nikah lagi, belum kahwin lagi. Walaupun kita ada duit, jadi kita tu tak akan siapa saadah yang sebenarnya. Semua dah ni cikgu pun kecek mengikut perasaan. Iaitu kalau kita nak tenang semua, kita kena ada guru dengan kita keluarga kita ataupun bahasa Sia iaitu เพื่อได้รับความสงบและความมั่นคงทางจิตใจ hikmat yang ketiga sebab kalau kita tak nikah tu mungkin ada orang yang hidup tanya kita diri pun jadi duk rasa nak kecek dengan pet tongkam kita. Tapi kalau kita nikah tenang dah. Jadi tak ada benda tu Jadi kita tenang dari hati kita, tak ada fikir dah benda tu tu adalah hikmat yang ketiga. Dan hikmat yang keempat iaitu al-muhafazah ala an-naw'i al-bashari sawiyan saliman. Al-muhafazah iaitu untuk menjaga ala an-naw'i atas jenis manusia seksama, sawiyan biar selamat dan sejahtera. Sawiyan saliman iaitu yang tadi kita ayat dah kata manusia ni bersapa umur, apabila siapa umur dah ia akan berhajat kepada orang yang petongkam dengan dia tu maka bila kita nikah tu waktu kita tu boleh jaga boleh jaga, jadi tak ada penyakit sebab kita lang ataupun kita ploy arung kita tu mengikut kejadian manusia jadi bila kita kepada lelaki suami kita tu, maka dia sihat dan dia juga kepada kita dan kita pun sihat iaitu hikmat dia iaitu nak jaga di antara sesama manusia sesama suami isteri tu. Dan yang kelima iaitu tausi' dairatul qarabah wa bina'u da'aim at-ta'awun. Dan yang kelima iaitu untuk nak meluaskan kaum qarabat dan dapat membangun tiang pertolongan. Yang hikmat yang kelima iaitu เพื่อเปิดกว้าง
gapo วงเครือญาติและสร้างเสาหลักตามคและสร้างเสาหลักเพื่อขอความช่วยเหลือnah. Dan yang kelima iaitu untuk nak meluaskan korobak. Bagi kita nikah ni, wak adik kita tu tamuh waris-waris kita nah. Bagi kita tamuh waris-waris kita dah, maka ya ada tempat kita untuk nak minta tolong pun boleh kita nah. Kita pakat tolong pergi mari. Jadi luas. Kalau kita tak nikah ni, maka sekat kita saja nah. Dia maupun tak ada campur kita. Ya. Inilah hikmat yang Allah tu dimasyru'kan kepada umat Islam semua tu suruh nikah nah. 5 perkara itu nah. Dan maka kita mai tengok pula pada arkanun nikah nah. Arkanun nikah khamsah. Rukun nikah itu ada 5 perkara. 1, as-sighah. Kena ada sighah. Iaitu kamklau daripada wali dan suami. Cao bao nah. Yang kedua az-zaujah. Yang kedua kena ada az-zaujah iaitu cao sao ataupun yang akan menjadi isteri. Nah, yang ketiga az-zauj iaitu kena ada cao bao ataupun yang akan menjadi suami. Nah, yang keempat iaitu al-wali. Kena ada wali ataupun pukra cao sao tadi nah. Dan yang kelima kena ada asyahidan, 2 orang syahid lelaki nah. Maka tiap-tiap daripada rukun ini dia ada syarat-syaratnya. Maka insya-Allah kita akan tengok nah. Mari tengok dulu hak as-sighah. As-sighah dia kata as-sighah walaha tarfan. As-sighah itu ada 2 belah nah. Iaitu al-ijab minal wali. Perkataan daripada wali. Kamklau cak wali nah. Kakaulihi zawwajtuka. Telah nikah, budak aku akan dikau. Nah. Dan suami akan jawab kata al-qabul, terima, kamtokap daripada sami nah. Ataupun daripada cawbal tu kakaulihi qabil tu, telah terima oleh aku. Nah, dia terima nikah maka jadi nikah dah nah. Maka tengok pula syurut as-sighah. Syarat sighah ni dia kena 1 antakuna bilafzit tazwij awil inkah. Bahawasa adalah dengan lafaz at-tazwij awil inkah. Kena ada lafaz nikah tu ataupun tazwij ataupun kalimah kata nikah dengan bahasa lain pun tak apalah. Kena ada kalimah kata nikah. Nah. Yang kedua al-ittisal al-ijab bil qabul. Kena berhubung di antara ijab dan qabul. Nah, wali kata zawwajtuka, maka suami pun kena kata selalu dah qabil tu. Nah, terima oleh aku. Bukan kata wali kata zawwajtuka tapi suami tu tak ada jawab lagi. Duk di jeje bau tak boleh kat tu. Kena ittisal, kena langsung nah. Dan yang ketiga baqa'u ahliyatul aqidain ila ayyatimmal qabul. Kena hak tadi ni kena widuk, kena kekal ahliyatul aqidain, kena widuk siapa suk terima dia nah. Siapa suk terima dia nah. Syahid 2 orang tu dan suami dan wali nah. Maka kena duduk siapa suk majlis dia nah. Siapa terima, siapa sah jadi. Bukan atau syahid tak ada ketika duduk akad nikah tu, syahid 2 orang tu tak ada. Right mana-mana sore tak boleh nah. Kena duduk cukup. Kena duduk siapa sudah majlis nah. Dan yang keempat iaitu antakuna sighah munjazah. Iaitu kena munjazah mutlaqah ghairu muqayyadah. Iaitu sighah kamklau kita nak kecek tu kena wi cerak ชัดเจน lah, wi sudah selalu dah. Bukan atau
duk sakut paut dengan gapo dak, tak boleh. Tak boleh duk sakut paut dengan gapo. Kena sudah situ saja dah. Nah, ini adalah syarat bagi as-sighah. Lepas tu kita mai tengok pula syurutuz zaujah. Nah, syarat Chow Sao tadi nah, ataupun hak nak jadi isteri nah. Satu, tengok. Satu, antakuna zauj. Nah, antakuna zaujah khuluwan min mawani'in nikah. Nah, iaitu Chow Sao tadi ataupun isteri itu tu kena sunyi daripada benda-benda yang larang menikah. Supaya kita hidup nikah dengan orang Tino hok duk dalam edah, tak jadi lah. Tak jadi sebab dia duk dalam edah lagi. Kena dia tu proses tak saat. Semua tak ada bersakut paut dengan gapo. Yang kedua, antakuna zaujah muayyanah. Antakuna zaujah muayyanah. Kena bahawasa adalah isteri itu yang tertentu. Supaya wali royak tu kakau lal wali zawajtuka binti Nurul Huda. Supaya wali dia nak nikah anak dia nah. Pak dia tu nak pergi nikah anak dia kena royak tentu hak mana. Hak nama Huda ke, hak nama Aisyah ke. We tentu nah. Kena sebut we tentu lah dia kata seorang mana we tentu. Bukan tak capcin tu orang mana. Anak tina ramai tapi tak tahu tu seorang mana, tak boleh. Syarat nak nikah ni kena we tentu seorang mana. Kalau nak Nur Huda. Kalau nak Aisyah lah sebut. Dan yang ketiga, alla takuna az-zaujah muhramah bihajj atau umrah. Bahawasa tidak adalah isteri itu ataupun Chow Sao tadi tu duduk dalam ihram, tak boleh. Kena keluar daripada ihram dulu. Kalau dia duduk dalam duk buat haji ataupun buat umrah tu, maka tak jadi nikah dia, tak sah nikah dia. Dan seterusnya kita mai tengok pula syurutuz zauj. Nah, syarat-syarat bagi suami. Nah, syarat bagi suami iaitu satu, alla yakuna mimman yahrumu lizaujati at-tazawwuju bihi ka akhiha. Bahawasa Caubau tadi tu kena bukan orang yang haram nikah dengan Chow Sao. Iaitu maksudnya Caubauนั้นต้องไม่ใช่พี่ชายของเจ้าสาว sebab dia haram nikah dua orang ni. Yang kedua iaitu alla yakuna az-zauj majhulan ka ahdin abna'i ammiha. Bahawasa tidak adalah Caubau tadi ni ataupun suami tu majhulan, tak tahu pio ka ahdin abna'i ammiha. Tak tahu kena maksudnya iaitu kita kena tahu cerak kata Caubau niคือใครลูกใครแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมต้องไม่ใช่สายเลือดของเขาkena tahu mak pak dia nah. Kalau atauพี่ชายdia ke ataupun หลานสาวหลานชายdia tak boleh nah. Kena tahu ชัดเจน kata ผู้ชาย ataupun เจ้าบ่าวนั้นเป็นใครแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมnah. Yang ketiga, alla yakuna az-zauj muhraman bihajj atau umrah. Bahawasa tidak adalah Caubau tadi tu duduk dalam ihram. Duduk dalam ihram haji ataupun umrah tak boleh. ต้องไม่อยู่ในช่วงอิหรามอยู่นะจะแต่งงานตอนนั้นไม่ได้นะya. Dan seterusnya kita mai tengok pula syurut al-wali. Syarat-syarat bagi al-wali. Nah, syarat bagi wali iaitu tengok satu, kena jadi al-Islam. Yang kedua, al-adalah, kena adil. Wali itu tu kena adil. Yang ketiga iaitu al-bulughu. Wali itu kena sampai umur. Yang keempat iaitu al-aqlu. Wali itu kena berakal. Yang kelima,
wali itu kena as-salamah min afatil mukhillah bin nazar. Wali itu tu kena selamat. Diri dia tu, mata dia tu kena nampak cerak, dan au khabalan, ataupun otak dia tu kena sempurna. Nah, tak ada nyakit perasak ke, tak jadi nyakit nak gila ke, tak ada. Nah, kena selamat diri dia. Nah, dan yang ke-6 iaitu Allah yakuna mahjuran alaihi bisa fahi. Iaitu bahawasa tidak adalah wali itu tu kena sekat daripada kebodohannya, iaitu pengaya tak cidik mana. Tak boleh. Nah, ngambil orang wali itu tu kena jadi cidik sikit, bukan kata ya kurang cidik, tak pok mana tu, tak boleh jadi wali. Nah, dan yang terakhir iaitu alla yakuna muhraman bihajjin au umrah. Bahawasa wali itu tu kena tidak duduk dalam ihram haji ataupun umrah. Nah, nak jadi wali tak boleh kalau dia duduk dalam ihram. Maka ini adalah syarat bagi wali. Nah, iaitu semua ada 7 perkara. Nah, dan seterusnya yang terakhir iaitu syurut asy-syahidan. Syarat bagi 2 orang syahid. Nah, 2 orang syahid tu syaratnya 1, kena jadi orang Islam. Nak orang kafir menjadi saksi tu tak boleh. Nak jadi bayan kepada kita dalam majlis akad nikah kita tu tak boleh. Nah, iaitu kena ambil orang Islam. 2 orang tu kena orang Islam. Yang kedua iaitu al-bulu az-zukur. Yang kedua az-zukur iaitu 2 orang tu kena lelaki. Nak ambil perempuan jadi saksi tak boleh. Yang ketiga al-bulughu. 2 orang itu kena sampai umur. Nak ambil budak jadi wali pun tak boleh. Nah, yang keempat iaitu al-aqlu. Al-aqlu, 2 orang saksi tadi kena berakal, bukan orang gila. Nah, yang kelima iaitu al-adalah. Kena adil. 2 orang tu kena adil, iaitu orang yang tak ada buat dosa besar. Orang duk zina ke, orang suka berzina, ataupun orang suka duk orang karuk, bunuh orang ke, tak ada benda tu. Nah, itu kena orang juruh lah. Al-adalah di sini iaitu orang yang tidak buat dosa besar. Nah, kalau sikit-sikit dosa kecil tu tak apa. Nah, tapi kalau buat dosa besar tu tak boleh. Nah, yang terakhir iaitu as-sam'u wal basaru. 2 orang syahid tadi kena boleh dengar. Linga dia tu kena dapat dengar, wal basaru, dan mata dia pun boleh nampak tengok. Nah, nak jadi syahid ni kena linga sihat dan mata sihat juga. Nah, maka ini adalah syarat bagi 2 orang syahid. Nah, maka alhamdulillah pada hari ini kita dapat tahu iaitu al-hikmah dan rukun-rukun nikah. Nah, insya-Allah semoga semua pelajar dapat manfaat dalam pelajaran ini. Nah, maka daripada cikgu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.